Continue. Okay. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد في الآخرة والأولى. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semalam kita cerita tentang mimpi seorang lelaki yang daripada keluarga Abdul Muttalib atau keluarga Bani Talib, yang mana maksud mimpi itu buruk bagi orang Quraisy dan sepatutnya mereka balik kepada Makkah, tidak pergi berang Badar kalau mereka ikut tanda-tanda itu. Tetapi Abu Jahal tidak membenarkan ahli Makkah dan Quraisy pulang kepada Makkah kecuali selepas berang dan hapuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Juga semalam kita belajar, kita dapat tahu bahawasanya orang Islam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, dapat berita yang confirm, yang pasti bahawasanya harta Quraisy, iaitu Ir Quraisy, telah sampai atau terlepas. Dan orang Quraisy juga sudah pasti harta mereka sudah selamat dan akan tiba tak lama lagi kepada Makkahul Mukarramah. Juga kita semalam cerita bagaimana beberapa kabilah daripada orang Quraisy yang cancel, kita kata cancel mereka keluar berang kepada Rasulullah di perang Badar. Seperti kampung Bani Adi dan kampung Bani Zuhrah, kabilah Bani Zuhrah. Dan kita sudah cerita semalam bagaimana cara mereka keluar daripada tentera Quraisy. Baik. Sekarang Nabi SAW dengan sahabat dan Abu Jahal dengan orang Quraisy semua, mereka belum lagi sampai betul-betul di padang Badar. Yang perang Badar akan terjadi di atasnya. ثم لم يزالوا سائرين حتى نزلوا بالعدوة القصوى قريبا من الماء. Rasulullah SAW bergerak daripada tempatnya itu menuju kepada kawasan Badar. Dan Rasulullah dengan sahabat turun di dekat daripada air Badar, tetapi masih jauh sikit daripada berigi atau kolah Badar.
فَظَمِئَ الْمُسْلِمُونَ وَأَصَابَهُمْ ضِيقٌ شَدِيدٌ. Antara Rasulullah dengan air perlu juga macam satu hari yang macam tu. Jauh lagi. Maka di kawasan itu Allah Subhanahu wa taala mengujikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada bersama Rasulullah waktu itu, iaitu ahli Badr. Asabahum dhama'un syadid. Mereka merasa sangat dahaga. yakni mahu minum, mahu air, tetapi di kawasan sana tidak ada air, air mereka pun habis dan perlu berjalanan jauh baru sampai kepada air. Wa asabahum dhiqun syadid, dan mereka merasa sangat tak tenang hati mereka. Hati mereka tiba-tiba merasa macam tertekan atau stres, tak tenang dengan keadaan itu. Dan bertambah lagi masalah mereka kerana ramai daripada golongan sahabat di malam itu mereka janabah. Mereka berada di dalam keadaan janabah, yakni perlu mandi wajib dan perlu air, tetapi di sana tak ada air. Nanti subhanallah, syaitan mula membuatkan atau mengerjakan kerjanya yang jahat. Syaitan menanamkan dan waswas di dalam hati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam perasaan benci, membuatkan mereka rasa benci kepada perang bersama Rasulullah, rasa benci nak ikut kepada Rasulullah SAW di perang Badar. Fawaswasa ilaihim, maka syaitan telah waswas kepada hati sahabat, dikata kepada mereka, engkau mengaku diri kamu wali-wali Allah bersama Rasul Allah, tetapi lihatlah bagaimana keadaan kamu sekarang. Terlalu dahaga dan kamu semua janabah, tak dapat mandi. Musuh kamu orang Quraisy, mereka lagi dekat kepada air, mereka ada air untuk mereka minum dan mandi. Aku rasa, ini kata syaitan kepada sahabat, aku rasa kamu semua ni tunggu sahaja sampai esok dan kamu akan menyerahkan diri kamu untuk orang Quraisy untuk bunuh-bunuh kamu. Jadi waswas syaitan itu dia memang datang di waktu yang sangat bahaya. Dan waswas syaitan mula-mulanya dapat berjaya menggerakkan rasa benci di dalam sahabat Nabi SAW di waktu itu. Subhanallah, di dalam keadaan mereka begitu susah, janabah, dahaga, tak ada air, lagi syaitan pun buat kerjanya, waswas, kacau mereka. Allah Subhanahu wa taala melakukan satu mukjizah dan karamah untuk Nabi SAW dan sahabat Rasulullah. Apa mukjizat itu? Turunnya hujan terus di waktu itu. Ketika mereka di dalam keadaan benci, stres, tertekan, dah mula ragu macam mana ni, kita mengaku diri kita sahabat Nabi lah, wali Allah, tapi keadaan kita begitu. Mungkin kita rasa belik, kenapa sahabat rasa begitu? Jawapannya, sebab ini kali pertama mereka beram bersama Rasulullah. Jadi perkara ni baru. Ini perkara berang yang pertama dalam hidup mereka bersama Rasulullah. Sebab itu syaitan dia masih harap untuk waswaskan mereka dan kacau keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak berjaya waswas syaitan. Sebab itu kita kena perhatikan kepada waswas syaitan. Syaitan ini dia pandai. Dia tahu bila dia kena datang dan bila dia kena tinggalkan kita. Jikalau dah rasa kita dah mula lemah, dia akan datang kepada kita nak tambahkan kelemahan kita. Sebab itu kita jangan merasa lemah
langsung. Bila-bila sahaja, di dalam apa-apa keadaan, jangan kita rasa lemah. Waktu itulah syaitan akan ambil kesempatan, akan menambahkan kelemahan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menyatakan, cara hilah, tipu, pusing-pusing. Dia kata, kamu ni orang Islam. Seperti mana ramai orang Islam sekarang rasa ini. Dan ini semua dari syaitan. Was-was sahaja, khawatir dari syaitan. Iaitu syaitan was-was kepada bahagian orang Islam. Dia kata, kamu ni mengaku kamu orang Islam. Agama Allah. Allah bersama kamu. Allah janji bagi rezeki lah. Tapi tengok keadaan kamu macam mana. Lemah, miskin, banyak masalah, macam-macam kekurangan. Auzubillah min zalik. Ini semua was-was daripada syaitan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr." Syaitan ini menjanjikan kamu semua akan kefakiran. Jadi ini semua persangkaan ini, was-was ini, khawatir ini semua daripada syaitan. Tidak berkait dengan Islam. Yakni, kalau syaitan was-was kepada kita, kamu Muslim sepatutnya jadi kaya, itu tipu. Kita Muslim, kita kena jadi Muslim sahaja. Tidak berkait dengan kaya, miskin, dengan apa-apa. Ini satu cara. Cara yang pertama syaitan was-was, iaitu melemahkan orang, melemahkan semangat orang jika orang Islam itu berada di dalam keadaan baik. Dia akan cuba melemahkan dia. Sehingga berjaya. Ini cara pertama. Cara yang kedua, syaitan was-was, iaitu menggerakkan semangat. Balik pula. Tapi menggerakkan semangat siapa? Yang bermula melakukan kejahatan atau perkara yang buruk atau haram. Seperti mana kita sudah cerita, ketika ahli Makkah ragu-ragu bermulaan keadaan mereka waktu nak keluar dari Makkah bersama Rasulullah, syaitan datang berbuntuk di dalam badan manusia, dia yang gerakkan semangat mereka. Dia gerakkan semangat mereka supaya keluar, sebab syaitan tahu perkara tu amat jahat sebab mereka akan bersama Rasulullah. Jadi syaitan dia akan was-was gerakkan semangat orang yang buat jahat dan buruk. Dan syaitan akan melemahkan dan mengurangkan semangat orang yang dalam solat atau ibadah atau istiqamah atau mengikuti agama. Perlu kita mempunyai cahaya dan hidayah petunjuk daripada Allah supaya kita boleh membezakan antara was-was syaitan dan khawatir yang suci yang kita dapatnya daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam keadaan yang sangat lemah, diganggu oleh was-was syaitan itu, banyak dari mereka janabah. Mereka perlu berjalanan jauh sehingga sampai kepada air. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan hati mereka dan mengalahkan usaha dan was-was syaitan, Allah turunkan hujan. Dan berlaku ajaib juga di dalam turunnya hujan itu. Iaitu apa? Tanah dan pasir yang ada di kawasan sahabat Nabi SAW di sana, pasir dan tanah yang sangat lembut sehingga sahabat kalau jalan, kaki mereka masuk di dalam pasir. Kaki mereka masuk di dalam pasir kerana terlalu lembut pasir itu. Hujan itu yang turun kepada mereka mengkeraskan tanah di kawasan itu semua. Jadi hujan itu menjadi rahmah, karamah, hadiah daripada Allah, membuatkan mereka semua mandi janabah, dapat mandi, sahabat semua dapat mandi, dapat minum, hilang dahaga mereka, dan mereka isikan barang-barang mereka yang simpan air itu. Juga air hujan itu mengeraskan tanah dan pasir yang ada di padang itu atau di kawasan itu. Jadi mereka selepas itu berjalan dengan secara laju sikit. Mereka jalan dengan laju, tidak ada masalah
yang sebelum ini ada, iaitu pasir yang sangat lembut. Dan kita tahu orang kafir tidak jauh sangat daripada orang Islam. Cuma mereka belum lagi sampai juga kepada gerigi dan kolah Badar itu. Hujan, mereka dapat hujan juga, orang kafir. Tetapi hujan yang turun kepada mereka sebagai azab dan sebagai perkara buruk kepada mereka. Hujan yang sama turun sebagai rahmah dan kemuliaan kepada sahabat, dan turun sebagai azab dan siksaan dan menyusahkan kepada orang Quraisy, iaitu orang kafir. Macam mana? Di kawasan orang Quraisy, tanah di sana bagus. Tanah di sana bagus, tidak ada masalah, mereka boleh jalan. Tetapi selepas turunnya hujan di waktu itu, maka tanah di kawasan mereka menjadi licin dan sangat lembut. Sangat lembut sehingga kaki mereka, kaki unta dan kuda mereka masuk di dalam air dan tanah itu, dan susah mereka bergerak dengan laju. Bergerakan tentera Quraisy menjadi slow kerana hujan yang turun menjadikan tanah itu susah bergerak laju. Subhanallah, ini yakni Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Nabi SAW dan sahabat dan memuliakan mereka dengan nikmat hujan di waktu itu. Okey, apa faedah dengan karamah hujan ini? Iaitu orang Islam, sahabat Nabi SAW dan sahabat dapat bergerak laju sehingga mereka sampai mentahankan dan mengawal. Mereka dapat mengawal air yang ada di kawasan Badar. Semua air, kolah dan berigi yang ada di sana, mereka kawal dan kontrol. Dan ini antara kebijaksanaan dan aturan yang sangat terbaik waktu perang. Kalau ada dua tentera nak berang, ini di zaman dahulu, mereka bertemu berang dengan pedang. Mereka kena ada air siap. Dan mereka kena halangkan musuh itu daripada air. Barulah mereka akan menang. Ini antara cara mereka urus untuk menang dan kalahkan musuh. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Asabana min al-laili tassun min matar." Ketika kita di tengah malam, turunnya hujan daripada Allah Subhanahu wa taala atas kita. Fantalaqna tahta asy-syajari wal hujaf nastadillu tahtaha min al-matar. Maka kita semua pergi tidur di bawah pokok, ada yang bawah pokok, ada yang bawah batu yang besar macam tu, supaya kita dapat tidur dan tak jadi basah. Ini selepas mereka dah mandi dan buka baju dan dapat minum lah. Matar itu turun lama. Tapi beliau berkata, Sayyidina Ali, "Wabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbah." Tapi di malam itu dia kata, di malam tu kita semua, setiap satu orang mencari mana-mana kawasan yang tak turun hujan, tak kena hujan, dia dapat tidur, dapat rehat. Semua penat. Sahabat Nabi SAW, semua rasa penat. Dia kata, kecuali Rasulullah. Hanya Rasulullah SAW yang tak tidur. Sayyidina Ali mungkin dia tidur, sikit-sikit bangun, dia nampak Rasulullah SAW berdiri solat. Dia kata, "Ma kana fina tilka al-lailati qa'imun illa Rasulullah." Tidak ada satu orang daripada kita semua sahabat yang berdiri, yang bangun di tengah malam itu, malam yang sebelum perang Badar. Malam yang terus lepas Badar, hari yang kedua atau sebelum 1 hari atau 2 hari sebelum Badar. Tidak ada satu orang dari sahabat Nabi yang bangun dan berdiri kecuali Rasulullah SAW di bawah satu pokok solah. Rasulullah di bawah satu pokok, Rasulullah solah, dan Sayyidina Ali dikata Rasulullah sujud dan panjangkan sujudnya, dan Rasulullah memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sayyidina Ali
tidur mungkin dekat daripada Rasulullah. Jadi dikata sepanjang malam sampai subuh saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, dan Rasulullah baca doa untuk sahabat. Baca doa untuk sahabat Nabi SAW supaya mereka kena menang, supaya mereka boleh selamat dan menang di Perang Badar. Sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Ali dia kata mereka terlalu penat dan sangat mengantuk. Jadi mereka semua tidur dan rehat di malam itu. Tapi subhanallah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Nanti di waktu salat subuh di malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nada ibadallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas masuknya waktu subuh, Rasulullah yang kejutkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya keadaan sahabat Nabi SAW yang bermusafir bersama Rasulullah, berjalanan dengan Nabi. Nanti waktu salat subuh pun Rasulullah yang kejutkan mereka. Ya ibadallah, wahai hamba Allah. Sebab mereka ada yang jauh, ada yang bawah pokok itu, ada yang bawah jauh-jauh lah. Jadi Rasulullah memanggil dengan suaranya semua. Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, jomlah salat subuh. Indahnya suara Rasulullah SAW, dan untunglah para sahabat yang mendengar suara Rasulullah dan berbual dan dengar panggilan Nabi SAW kepada mereka. Maka sahabat Nabi SAW semua berkumpul di waktu itu, 300 orang. Berkumpul, ada yang datang dari bawah pokok, ada yang bawah batu, yang bawah bukit, semua berkumpul dekat Rasulullah SAW. Selepas itu Rasulullah SAW salat subuh berjemaah dengan mereka. Rasulullah salat subuh berjemaah dengan mereka. Selepas habisnya salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri memberi khutbah, memberi ucapan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah itu menggerakkan semangat mereka untuk jihad, untuk berlawan dan berjuang kepada orang Quraisy yang akan bertemu dengan mereka esok atau selepas esok di Perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam antara khutbahnya dia kata, amma ba'du fa inni ahuthukum ala ma hassakumullahu alaih. Sesungguhnya aku suruh kamu untuk melaksanakan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna as-sabra fi mawatinil ba's mimma yufarriju Allah taala bihi al-hamma wa yunajji bihi min al-gham. Khutbah Rasulullah waktu itu panjang sikit, tetapi mereka kata antara ucapan yang kita masih hafal dari Rasulullah lepas subuh sebelum Perang Badar, lepas Rasulullah salat jemaah bersama sahabat, dan tidak boleh bayang macam mana indahnya waktu itu. Tak ada elektrik, tak ada apa-apa, semua mendengar suara Rasulullah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Salat subuh mereka dengar suara Rasulullah, tak ada elektrik, tak ada apa-apa. Nampak muka Rasulullah yang bercahaya, yang berseri-seri, yang bersinar macam rembulan. Nabi SAW bersabda kepada mereka, inna sabra, sesungguhnya kesabaran di waktu yang susah, kita sabar di waktu yang susah adalah perkara yang sangat terbaik, dan perkara itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dan menghilangkan perkara itu. Kalau kita sabar waktu susah, akan menghilangkan perasaan risau dan perasaan sedih dan ragu-ragu yang ada di dalam hati kita. Kita kena sabar. Maknanya Nabi SAW dikata, jangan risau dan jangan takut dan jangan tidak bersabar nanti esok di waktu Perang Badar, waktu jihad melawan orang kafir. Summa kharaja Rasulullah SAW yubadiruhum. Lepas habis syuruk, matahari dah keluar, waktu dah terang, Nabi SAW bergerak dengan sahabat, dengan tentera, dengan segera menuju kepada air Badar. Sehingga Rasulullah SAW sampai kepada air yang pertama. Di Badar Badar, di sana ada beberapa berigi atau beberapa kulah. Banyak juga. Ada yang di tengah, ada yang dekat sana dekat daripada orang kafir.
ada yang dekat daripada kawasan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW turun di air yang pertama, di kolah yang pertama. Maknanya, depan Nabi SAW di sana masih ada beberapa kolah, ada air. Atau ada berigi yang ada air. Di sini terjadinya satu kisah yang sangat best dan ajib, sangat luar biasa antara Rasulullah dengan sahabat. Selepas Rasulullah turun di sana, Rasulullah suruh sahabat, okey, kita akan duduk di sini, tunggu ketibaan orang kafir datang dan kita berang di sini. Selepas Rasulullah memberi arahan kepada sahabat agar mereka semua duduk dan kita turun di sini, ada satu sahabat yang bernama Al-Hubab ibn al-Munzir. Satu sahabat namanya Al-Hubab ibn al-Munzir. Dia tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ara'aita hadha al-manzil? Adakah Rasulullah SAW turun di sini? Amanzilun anzalakahu Allah Ta'ala? Laisa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhar anhu? Adakah ya Rasulullah kamu turun di kawasan ini yang tertentu? Kerana Allah yang suruh kamu kita turun di sini, maka kita tidak boleh ke depan atau ke belakang. Memang ini oleh wahyu oleh Allah, atau ini pendapat Rasulullah dan ini cadangan Rasulullah untuk berang, dan kita boleh memberi cadangan kita sendiri. Nabi SAW dia kata, tak, ini cadangan saya dan kamu semua boleh bagi cadangan. Ini bukan oleh wahyu. Maknanya Nabi SAW dia juga usaha dengan cadangan dan pendapatnya sendiri. Dan sahabat Nabi SAW membezakan kalau itu pendapat Rasulullah sendiri atau itu wahyu. Jadi Rasulullah dia kata, tak, ini pendapat saya. Tapi kalau ada pendapat lain yang lagi terbaik, yang lagi bagus, bagilah cerita. Maka Al-Hubab radhiyallahu anhu dia kata, ya Rasulullah, inna hadha laysa bimanzil. Minta maaf ya Rasulullah, di sini tak sesuai kalau kita nak menang. Jadi Nabi SAW dia kata, baik, jadi macam mana? Kita nak duduk di mana? Dia kata, kita sekarang kita kena bangun, bergerak, jangan kita turun di sini. Kita kena bergerak sehingga air yang terakhir yang dekat daripada kawasan orang kafir, kita turun di sana. Supaya air-air kolah dan berigi semua menjadi belakang kita. Jadi orang kafir tidak mendapat walau satu titik air waktu berang. Dan perkara itu akan melemahkan mereka dan kita akan jadi kuat selalu, kita boleh minum. Kita boleh minum, mereka tak boleh minum. Kita ada air, mereka tidak ada air. Sebab di belakang mereka pasir sahaja, tak ada berigi, tak ada kolah lagi. Maka Nabi SAW gembira dengan pendapat Al-Hubab radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah laqad asyarta bir-ra'y. Nabi SAW kata kepada Al-Hubab, engkau telah memberi pendapat yang bagus. Wa nazal Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam turun di waktu itu terus, dia kata kepada Rasulullah, ar-ra'yu ma asyara ilaihi Al-Hubab. Pendapat yang engkau dan semua kena ikut pendapat Al-Hubab. Itu baik. Yani Jibril setuju juga. Jibril turun terus bagi Rasulullah, bagi tahu kepada Rasulullah yang dia setuju dengan pendapat Al-Hubab. Subhanallah, berang dan jihad Rasulullah dibincang, dibincang, hatta Jibril pun turun di dalam mesyuarat mereka. Dalam mesyuarat mereka, mereka bermesyuarat sekali dengan tentera langit, iaitu Jibril alaihissalam. Hebatnya Rasulullah dengan sahabat Nabi SAW. Fanahadha Rasulullah, maka Rasulullah di waktu itu dibangun dan mereka bergerak dengan segera supaya mereka sampai kepada air itu sebelum orang kafir sampai. Sehingga mereka sampai kepada air yang terakhir di sana, maka Rasulullah, dan itu pendapat Al-Hubab juga radhiyallahu anhu, iaitu kita kena tutupkan dan kita tanamkan semua kolah dan berigi yang dekat-dekat daripada orang kafir dan yang kita tak perlu gunanya, yang jauh-jauh. Kita biarkan berigi dan kolah yang belakang kita betul-betul. Dan airnya memang cukup untuk kita. Biar orang kafir kalau nak pergi sampai jauh, kolah itu atau berigi itu sudah ditanam.
Memang mereka tidak mendapatkan apa-apa air kecuali air yang belakang kita. Dan perkara itu yang akan menguatkan kita dan melemahkan mereka. Sebab mereka tahu di waktu perang dua perkara ini amat penting. Tentera kena sediakannya, iaitu makan dan minum. Minum mesti ada. Sewaktu perang, lagipun kalau cuaca panas macam di Makkah, di Madinah sana, memang perlu air untuk minum. Juga perlu makan untuk mereka boleh kuatkan diri mereka untuk waktu perang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka sekarang Rasulullah SAW dengan sahabat telah sampai kepada kawasan Badar. Dan air-air semua di belakang tentera Rasulullah SAW. Dan kepada arah orang kafir, orang Quraisy di sana, tidak ada berigi, tidak ada air. Mereka kena minum daripada air yang mereka bawa daripada Makkah. Itu sahaja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Maka sebelum orang kafir sampai di depan Rasulullah SAW, yakni sebelum dua tentera bertemu, di waktu itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala an, beliau memberi syadangan kepada Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, boleh ke kita bina untuk Rasulullah satu bunduk Arish, satu bunduk khas untuk Rasulullah. Rasulullah duduk di dalam Arish, melihat kepada kita waktu berang, dan kita menyediakan beberapa unta yang kuat, yang sihat, kita letakkannya di belakang bunduk itu. Lepas tu kita akan berang kepada musuh Allah ini, orang yang kafir, orang Quraisy. Kalau kita menang, ini syadangan Sa'ad bin Mu'adz. Dia kata, kalau kita menang, alhamdulillah. Itu yang kita suka dan itu yang kita harap daripada Allah. Tetapi kalau kita tidak menang ya Rasulullah, kalau kita kalah, kalau orang kafir yang menang di dalam perang ini, maka Rasulullah dengan beberapa orang yang teman Rasulullah naik atas unta itu dan lari kepada Al-Madinah. Kenapa Sa'ad bin Mu'adz memberi syadangan begitu? Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz berkata, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada sahabat yang tertinggal di Madinah. Faqad takhallafa anka aqwamun ya Nabi Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kita ya Nabi Allah, bukan kerana mereka kurang cinta kepada kamu daripada kita. Bahkan mereka lebih kuat cinta kamu daripada kita. Dan mereka lebih taat kepada kamu daripada kita. Mereka sangat bersemangat untuk jihad dan mentahankan kamu ya Rasulullah. Walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka. Dan kalau mereka tahu kamu ya Rasulullah akan dapat berang, akan ada berang, yakni perang Badar ini, tidak ada satu pun yang akan tinggalkan kamu ya Rasulullah. Semua akan keluar dari Madinah bantu kamu. Sebab jumlah sahabat yang di Madinah bukan 300 saja. Ramai. Dan kita sudah cerita bahawasanya yang 300 itu keluar dengan Rasulullah. Sebab mereka langsung tak sangka ada perang. Mereka rasa, fikir akan ambil harta Quraisy saja. Sebab itu hatta senjata mereka pun mereka tak bersedia dengan yang sepatutnya. Innama dhannu annaha al-'ir. Mereka bersangka ya Rasulullah kamu takkan dapat berang. Kamu akan pergi mengambil harta Quraisy sahaja. Jadi kalau kita kalah ya Rasulullah, lari atas unta itu pergi kepada Madinah. Supaya mereka menjaga dan peliharamu dan sentiasa membantu kamu dan berjihad bersama kamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa terus untuk Sa'ad bin Mu'adz kerana syadangannya itu yang baik, dan Sayyidina Rasulullah memberi ucapan yang baik, jazakumullah khair, kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dia kata-kata, dia bagi kenyataan yang baik, yang bagus kepada, memuji kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ay wa qala aw yaqdi Allahu khairan. Dia kata, Sa'ad bin Mu'adz dia kata apa? Kalau kita menang
Atau kalau kita kalah akan jadi macam ni, macam ni, macam ni. Dia panjang cerita kalau apa, kalau kalah. Nabi SAW sambung ayat saat itu, dia kata, atau Allah Subhanahu Wa Taala akan takdirkan yang baik. Maknanya, yakni Sa'ad dapat tahulah dalam hatinya bahwasanya Rasulullah SAW macamlah memberitahu dari sekarang kita yang akan menang, jangan risau ya Sa'ad. Dia kata, atau Allah akan memberi takdir yang baik untuk kita. Takdir yang baik itu maksudnya dia akan menang. Rasulullah dan sahabat akan menang. Lepas itu, sahabat Nabi SAW terus mula membina arish, iaitu bunduk. Untuk Rasulullah SAW duduk dan melihat kepada sahabat. Dan kita tidak perlu rasa belik dengan ini sebab ini memang keadaan yang sesuai. Kalau ada seorang raja atau pemimpin, tidak sesuai dia masuk perang. Sebab kalau seorang pemimpin atau raja dia masuk perang dan dia mati, maka tentera semua akan jadi lemah dan tidak bersemangat. Sebab itu daripada kaedah-kaedah dan undang-undang perang, memang pemimpin atau yang kedua dia kena duduk. Dia kena duduk jauh, dijaga, dipelihara. Sebab itu Rasulullah SAW ikut budaya itu dan undang-undang itu. Rasulullah SAW duduk di dalam bunduk atau arish itu. Di luar daripada arish ada Sa'ad bin Mu'adh jaga Rasulullah, ada Sayyidina Ali bin Abi Talib, ada Abu Bakar. Mereka tukar-tukar. Kadang-kadang satu sahaja yang jaga Rasulullah. Yang dua masuk berang sana, lepas habis berang dengan satu orang, dibalik dekat bunduk Rasulullah, jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungikan dan pelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sehingga mereka begitu lepas siapkan bunduk, dan di malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam sampai subuh Rasulullah baca doa lagi dekat bawah bunduk itu, dan sahabat Nabi SAW semua tidur rehat. Nabi SAW baca doa saja. Sayyidina Abu Bakar ada sebelahnya. Rasulullah baca doa sehingga rida Rasulullah terjatuh. Sayyidina Abu Bakar ambil rida itu, dia balik pakaikan Rasulullah, dia peluk Rasulullah waktu Rasulullah baca doa dan solat. Dia kata, ya Rasulullah, perlahan-perlahan ya Rasulullah, jangan susahkan diri kamu, jangan susahkan hati. InsyaAllah Allah akan menunaikan perjanjiannya kepada kamu. Jadi Rasulullah baca doa sehingga subuh. Di waktu subuh hari itu, waktu itulah bertemu dua tentera. Rasulullah dengan sahabatnya ahli Badar dengan Quraisy dan pemimpin-pemimpin Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang membantu Quraisy dan Makkah. Jumlah sahabat 300, jumlah orang Quraisy 1000 lebih. Di pagi hari itu, yang kedua, hari lepas mereka bina bunduk dan mereka turun di sana, dua-dua tentera akan bertemu. Apa yang akan jadi? Yang bermulaan terjadi selepas dua tentera bertemu, itu yang insya-Allah kita akan mengetahuinya di dalam kuliah yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.